Program Salam Baitullah ini dibawakan khas oleh Serai Mas Jus Hidayah Gold Plus Collagen, Raja Segala Harba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para penonton Salam Baitullah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas sokongan anda semua terhadap produk utama kami iaitu Jus Hidayah Gold Plus Collagen keluaran syarikat Serai Mas. Jus Hidayah Gold Plus Collagen ini mempunyai bahan-bahan utama yang terbaik untuk kesihatan kecerdasan badan dan juga minda kerana khasiat daripada buah kurma, buah delima dan juga buah tin yang sangat tinggi nilai khasiatnya. Untuk makluman semua, Jus Hidayah Gold Plus Collagen ini diproses secara moden dan berteknologi tinggi dengan kawalan keselamatan dan kebersihan selaras dengan amalan GMP oleh kerajaan. Jus Hidayah Gold Plus Collagen ini telah mendapat pengiktirafan halal oleh JAKIM. Jadi anda tidak perlu ragu-ragu lagi untuk mendapatkan Jus Hidayah Gold Plus Collagen kerana seperti yang saya sedia maklum pada episod yang lepas, produk ini dijamin kualiti sepenuhnya bagi menjaga khasiat kandungannya agar tetap terpelihara. Saya berharap agar para pengguna berpuas hati akan kebaikan dan keberkesanan produk Jus Hidayah Gold Plus Collagen. Cara pengambilannya begitu mudah iaitu 1 sudu sebelum makan pagi dan 1 sudu sebelum makan malam. Rasanya memang sedap. Jadi apa tunggu lagi, dapatkan Jus Hidayah Gold Plus Collagen pada harga yang cukup mampu milik di pasaran. Jus Hidayah Gold Plus Collagen, Raja Segala Herba. سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمرون 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 سيدنا النبي وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي وكف المصطفى كالورد وعطرها يبقى إذا مست أيادي وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbicara dengan sahabatnya. Aku rindu ikhwanku. Lalu sahabat berkata, adakah kami ya Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak. Aku merindui ikhwanku yang tidak pernah bertemu denganku. Namun mereka beriman dengan Allah dan beriman denganku. Itulah dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Dan Ustaz, kita hari ini pakai baju warna hijau. Ya. Pakai warna putih juga. Adakah ini sebenarnya kesukaan dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam memang menggalakkan, bahkan menyukai warna putih, dan juga selain daripada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sangat suka warna hijau sebenarnya. Jadi maknanya kita pakai macam ini, kita boleh dapat pahala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan syarat kita kena niat yang
kita nak ikut Nabi. Ya, Begitu. yang penting ada niat. Niat kata aku nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada hari ni, hari ni kita beraya ni, kita seronok dan sebagainya ni, warna hijau ni pun warna yang ceria. Kan ikut psikologi pun warna hijau ni warna yang dia akan menggembirakan, dia akan menyeronokkan dan sebagainya. Dan sebenarnya bila kita berhari raya pada hari ini, kita seronok dia pun sebab kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Oh, jadi kita jangan sedih-sedih, kita kena seronoklah baru dapat seronok tu sendiri pun dapat pahala. Oh, okey. Seronok tu sendiri pun dapat pahala. Dan sebenarnya kita berhari raya pada hari ni pada hari ni, esok lusa tulat sebenarnya kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raya apa? Raya Aidil-Adha. Aidil-Adha ataupun raya Korban. Jangan sebut raya haji kan. Okey, raya Korban. So bila kita sebut raya Korban, kita teringat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut Ana Ibnu Zabihain. Aku adalah putera kepada 2 korban. Oh, Nabi sebut aku adalah putera kepada 2 korban. Maksudnya macam mana tu, Ustaz? Maksudnya macam mana? Maksudnya macam mana? Itu sebablah kita bawa kita punya tetamu yang cukup hebat insya-Allah untuk membincangkan tajuk ini, iaitu Al-Fadil Ustaz Iqbal Zain Al-Jauhari. Ahlan wa sahlan. Jazakumullah khair. Sihat Ustaz? Alhamdulillah sihat. Ustaz raya di sini ke di Johor? Raya di sini alhamdulillah. Tak balik Johor Ustaz? Tak balik Johor. Allah. Buat korban kat sini ke mana ni? Buat korban di sini. Buat korban kat sini, masya-Allah. Berkorban juga berhari raya bersama dengan kita. Ya. Kejap lagi kita akan bincangkan tajuk ni sebenarnya. Insya-Allah. Pada hari raya ni. Dan juga kita mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada penaja utama kita, Serai Mas dengan Jus Hidayah Gold, raja segala herba. Ya. Dia punya raja tu dia tekankan Masya-Allah. Dan juga kepada anda seperti biasa, setiap malam kita buat live Facebook. Alhamdulillah, di seluruh dunia boleh menyaksikan live kita di Salam Baitullah. Anda boleh memberikan komen, pandangan dan juga boleh bertanya soalan. InsyaAllah ada rezeki kita akan bacakan soalan anda kepada Ustaz Iqbal kita insyaAllah. Di ruangan komen tu ya, di bawah komen live tu. Dan juga kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada penonton kita di studio yang sekali lagi berhari raya bersama dengan kita, iaitu kumpulan Yasin dan Marhaban Al-Falah PPR Kerinci serta PPR Pantai Ria Lembah Pantai. Masih lagi Perak semalam. Ini Lembah Pantai Kuala Lumpur. Kenapa pantai pula? Terima kasih banyak-banyak. Apa khabar kakak semua? Selamat Hari Raya. Masya-Allah. Dah makan daging lembu korban dah? Ke tak sempat masak? Sempat dah. Masya-Allah. Ada sempat, ada yang tak sempat. Alhamdulillah. Dan penonton di rumah boleh terus menghubungi kita di talian 0322823043 dan jangan lupa hashtag 3043 dan juga hashtag Ustaz, dan jangan lupa hashtag Kemuncak Ibadah Cahaya Kemah dan juga hashtag Salam Baitullah 2017. Okey, terus kita kepada soalan tadi. Macam mana tadi? Ingat tak hadis tu? Okey, saya yakin mungkin kategori macam saya ni terkejutlah dengan perkataan putera 2 korban. Ia merupakan satu hadis, saya rasa kan? Hadis kan? Putera 2 korban. Apa sebenarnya maksud putera 2 korban tu, Ustaz Iqbal? Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Tajuk kita pada malam ini adalah satu tajuk yang amat signifikan kerana ianya berkait rapat dengan ibadah haji dan juga ibadah korban. Sebuah hadis yang mengatakan antara gelaran yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ibnu Zabihain. Ini adalah berasal daripada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, menyatakan bahawa seorang Arab Badui berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan akan hal dan juga masalah yang dialami olehnya dan juga di kampungnya. Dan kemudian akhirnya dia memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gelaran ya Ibn Zabihain. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terus tersenyum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar gelaran yang dipanggil oleh Arab Badui tadi sebagai suatu takrir, yakni mengiyakan itu adalah nama gelaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini dengan riwayat yang hasan, sanad yang kuat, bermakna ini suatu hadis yang baik dan boleh diterima. Tapi apakah yang dimaksudkan dengan Ibnu Zabihain yang kita panggil sebagai putera 2 korban? Jadi ini ada satu pendedahan yang baik pada malam ini, satu perkongsian ilmu yang bermanfaat. Setapak dan juga selangkah kita lebih kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan dengan putera 2 korban
Ianya menceritakan tentang kemuliaan dan keunggulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal daripada susu galur keluarga yang mulia yang Allah SWT gunakan untuk dikorbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, korban yang pertama adalah moyang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi Ismail. Bapanya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk korbankan Nabi Ismail alaihissalam untuk disembelih, lalu digantikan dan ditebus oleh Allah dengan seekor kibash, itu seekor kambing. Lalu orang yang kedua pula adalah bapa Rasulullah SAW sendiri, yang mana datuk kepada Rasulullah yang bernama Abdul Muttalib. Beliau telah bernazar kalau beliau memiliki 10 orang anak lelaki, beliau akan korbankan salah seorang daripada anak lelakinya kepada Tuhan. Dan Abdul Muttalib membuat nazar yang sedemikian untuk mengikut jejak langkah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kerana Nabi Ibrahim juga pernah bernazar kalau dia mendapat anak, dia akan korbankan anak tersebut. Dan ini diikuti oleh Abdul Muttalib, dan Allah Ta'ala kurniakan dia 10 orang anak lelaki. Apabila dapat anak bongsu, mungkin Sayyidina Hamzah ataupun yang lain, maka dibuat undian, nama Sayyidina Abdullah naik, ayah kepada Rasulullah. Buat undian kedua, undian ketiga, sehingga orang-orang Quraisy semua tidak setuju dengan undian tersebut, sehingga mereka mengatakan gantikan saja Abdullah ini dengan 100 ekor unta. Kami lebih rela korbankan diri kami berbandingkan Abdullah, kerana Abdullah memiliki akhlak yang mulia. Dan ini adalah irhas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah berada dalam sulbi mereka, dan satu sistem daripada Allah Subhanahu taala ingin menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin lahirkan keunggulan dan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ditebus seorang dengan seekor kibash dan yang seorang dengan 100 ekor unta. Dan ulama juga memanggil Rasulullah sebagai Ibnul Mufdayain, anak Ibnul Mufdayain, anak kepada 2 tebusan. Tebusan yang dilakukan Nabi Ismail dengan seekor kibash dan juga Abdullah dengan 100 ekor unta. Masya-Allah, tu 100 ekor unta. Maknanya banyak tu. Betul. Seekor unta harga berapa? Kali dengan 100. Nak menggantikan pada bapa Nabi SAW. Satu kehebatan Nabi SAW sejak baginda sebelum lahir lagi. Dah ada pada bapa baginda, yang mana bapa baginda tu disayangi oleh semua sampai ditebus dengan 100 ekor unta. Jadi 2 korban itu, satu Nabi Ismail, satu lagi bapa Nabi sendiri. Ya, Abdullah bin Abdul Muttalib. Itulah dinamakan putera 2 korban. Dan sempena Hari Raya Korban ataupun Hari Raya Aidil-Adha ini, semalam kita bersiaran petang dan juga malam. Jadi kita ada 2 kali hadiah, maknanya kita ada 6 pemenang bertuah. InsyaAllah akan memenangi setiap seorangnya RM200. Okey, siap sedia. Mungkin di hadapan TV anda semua tengah berdoa, insyaAllah mana tahu kabul doa semalam. Kamu mustajab doa pada malam raya. Jadi kita umumkan pemenang pertama, Muhammad Ramadan Nazran bin Luqman dari Kota Baru, Kelantan. Tahniah juga diucapkan kepada Azmil Arif bin Razaman dari Tepin, Perak. Dan yang ketiga, Syafiq Ikmal bin Muhammad dari Kuantan. Ini pemenang kuis harian pada waktu petang, dan kita umumkan juga kuis harian pada episod malamnya. Tahniah diucapkan kepada Adeliah binti Ahmad dari Pulau Pinang. Yang kedua, Baharum bin Ibrahim dari Besut, Terengganu. Dan tahniah diucapkan kepada yang ketiga, Ahmad Zulkifli bin Samsul Bahri, dekat je dari Ampang, Selangor. Tahniah diucapkan. Kalau macam terjumpa saya kat mana-mana rasa nak belanja saya, okey, boleh, tak ada masalah. Sebab bila what you give, you will get back more, insya-Allah. Saya ucapkan selamat Hari Raya pada anak-anak saya di kampung Batu 5.5, Kampung Baru, Lain-Lain Kanan, Parit, Perak. Dengan ucapan jaga diri elok-elok. Moga mama dengan ayah dan umi selamat pergi dan selamat kembali ke tanah air. Suraimas terbaik. Saya doakan agar semua anak-anak saya, saudara mara saya, serta rakyat-rakyat Malaysia di tanah air sihat-sihat selalulah. Dan doakan saya mendapat haji yang mabrur. Suraimas terbaik. Selamat Hari Raya Aidil-Adha kepada muslimin dan muslimat yang berada di Mekah dan di tanah air
Malaysia. Doakan kami di sini, jemaah haji, mendapat haji yang mabrur. Berbanyak-banyak terima kasih kepada Serai Emas telah memberi sumbangan kepada saya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita kembali lagi dalam rancangan Salam Baitullah 2017. Malam ni malam raya, malam 11 Zulhijjah 1438. Rancangan kita dibawakan seperti biasa oleh Serai Mas dengan jus Hidayah Gold. Macam mana tadi sebut? Raja sekadar harupa. Okey, Alhamdulillah. Jadi kita teruslah perbincangan kita pada malam ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Iqbal Zain Al-Jauhari dengan tajuk Putera Dua Korban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita dah bincang kan perbincangan kita dah tahu dah rupanya Rasulullah SAW ni memang hebat sejak daripada sebelum lahir lagi. Dan anda semua di rumah boleh terus memberikan komentar-komentar, soalan-soalan yang kita boleh ajukan kepada Ustaz Iqbal di Facebook kita, Facebook Salam Baitullah. Alright. Okey, soalan yang jelas bila kita bincang tentang Nabi SAW, sebelum baginda lahir lagi, dan dilihat kat situ pengorbanan-pengorbanan. Dan Nabi SAW sendiri pun, memang kita tahu terlalu banyak pengorbanan baginda SAW. Kita pada hari ini pun, kita sebagai umat baginda, pastinya kita nak berkorban. Dan hari ini, besok, lusa tulat pun orang banyak korban lembu dan kambing. Bagaimana sebenarnya kecintaan kita bila kita cerita tentang Nabi SAW, kita selalu ingat pada Nabi SAW menyebabkan sebenarnya kita lagi mudah nak berkorban. Silakan Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Kalau kita lihat kepada sirah para sahabat, mereka cinta Rasulullah SAW, yang percintaan mereka adalah berdasarkan pengenalan mereka dan perkenalan mereka kepada Rasulullah SAW. Mereka kenal siapa Nabi Muhammad SAW, siapakah keluarga Nabi Muhammad, apakah keturunan Nabi Muhammad SAW, siapakah moyang-moyang beliau, beliau datang daripada keluarga yang mana, bagaimana peribadi beliau. Mereka memerhatikan adab dan juga akhlak. Mereka memerhatikan bagaimana kondak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka jatuh cinta dengan Nabi Muhammad, mereka beriman dengan Rasulullah, dan keimanan mereka itu bersama dengan cinta yang mendalam kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu dengan kecintaan tersebut, mereka sanggup berkorban apa sahaja. Jiwa mereka, raga mereka, nyawa mereka, harta mereka. Lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar sanggup menghabiskan seluruh daripada hartanya demi cinta kepada Rasulullah SAW. Namun cinta itu semua dibina berdasarkan perkenalan. Sayyidina Abu Bakar mengenal Rasulullah sejak daripada zaman kanak-kanak. Dan begitu juga para sahabat, mereka memerhatikan bagaimana cara kehidupan Rasulullah SAW, mereka jatuh cinta. Seperti mana pepatah Melayu kita mengatakan bahawa tak kenal maka tak cinta. Demikian Rasulullah SAW, seseorang itu akan lebih cinta kepada Rasulullah SAW dengan pengenalan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan pengenalan tersebut adalah seperti pengenalan kepada kesucian dan juga keunggulan nasab yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Sesuai dengan tajuk yang kita bincangkan pada saat ini, Rasulullah putera dua korban. Ini adalah untuk menunjukkan bagaimana moyang Rasulullah SAW, mereka lah pemimpin Mekah. Sejak daripada zaman Nabi Ismail, kalau kita perhatikan sirah, orang-orang yang menjadi pemimpin Mekah dan mereka yang menjadi penjaga Kaabah, mereka yang memberi makanan kepada para jemaah haji, yang beri minum kepada jemaah haji, semuanya adalah daripada susu galur moyang-moyang Rasulullah SAW. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, sehingga kepada Adnan bersambung nasabnya kepada Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim AS. Kalau kita perhatikan satu persatu biografi daripada nama-nama ini, mereka lah pemimpin Mekah. Mereka dikenali sebagai orang Arab Adnani.
Mereka sentiasa menjadi orang yang terkemuka daripada kalangan bangsa Arab. Dan mereka sentiasa dipandang hormat, dipandang mulia oleh seluruh bangsa Arab kerana mereka pemegang tampuk pemerintahan dan mereka memegang keunggulan masing-masing. Seperti Abdul Muttalib sendiri, bagaimana beliau menghadapi Abrahah dan sebagainya. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku lahir daripada kesucian. Aku tidak lahir daripada mana-mana pernikahan yang tidak sah. Bermakna daripada zaman Nabi Adam AS sehingga kepada Sayyidina Abdullah berkahwin dengan Siti Aminah, semua daripada ayah, datuk, moyangnya sampai kepada Nabi Adam, semuanya dengan pernikahan yang suci, yang pernikahan yang sah. Dan juga Nabi SAW mengatakan, daripada moyang aku, daripada mana pecahan yang terbaik, di situlah susur galurku. Jika ada moyang Nabi SAW ada 2-3 orang anak, daripada mana anak ni yang terbaik, di situ susur galur Nabi Muhammad SAW. Jadi apa faedah kita mengetahui perkara tersebut tentang nasab Rasulullah? Kenapa kita kena wajib menghafal daripada susur galur ataupun nasab Rasulullah SAW? Itu adalah untuk kecenderungan hati kita. Kerana hati manusia ini apabila dia melihat kepada suatu kesempurnaan, dia melihat kepada suatu keindahan, suatu makna kesucian, maka dia akan cenderung dengan naluri fitrahnya, mudah mencintai. Maka dengan mempelajari tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan semakin hari semakin kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti kita akan jatuh cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita telah tenggelam dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sanggup berkorban apa sahaja. Masya-Allah. Maknanya dengan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan apabila kita makin cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar-benar terbitlah cinta itu bukan hanya semata-mata di mulut kita, bukan hanya semata-mata di akal juga, tetapi betul-betul dari hati sanubari kita yang begitu dalam, betul-betul cinta Nabi SAW. Ketika itu kita lebih mudah untuk berkorban dengan fizikal kita, dengan jiwa kita, dengan raga kita untuk Nabi SAW dan juga untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masya-Allah kita juga nak pergi ke negeri kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Mekah, bersama dengan sahabat kita seperti biasa Muzaffar. Kalau semalam mereka berada di Padang Arafah, dan kita nak tahu perkembangan terkini Muzaffar dan jemaah di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Heliza dan kru Salamatullah di Angkasa Puri. Maafkan saya, hari ini saya terpaksa berkacamata hitam kerana cuaca sangat panas ketika ini. Kini kami berada di kawasan operasi Masyair di Mina bersempena dengan hari ibadah melontar kita yang akan dilakukan mula hari ini, iaitu melontar Jamrah Kubra. Dan alhamdulillah semua jemaah haji Malaysia telah pun berada di Mina bagi melaksanakan ibadah tersebut selepas bermabit di Muzdalifah malam tadi, dan kesemuanya selamat kini berada di Mina dan bersedia untuk melakukan ibadah melontar pada malam nanti. Dan alhamdulillah kami juga pihak media daripada Salamatullah juga turut selesai bertahalul awal agak-agak kira sebelum subuh tadi. Dan kini kami telah boleh membuka ihram kami, dan alhamdulillah kami juga akan melakukan ibadah melontar. Mungkin dalam seketika nanti kami akan terus berjalan menuju ke Jamrah. Dan hari ini anda boleh lihat kesesakan yang luar biasa sedang berlaku di Mina ketika ini. Jalan-jalan kesemuanya sesak dengan dipenuhi oleh bas-bas para jemaah yang ingin sampai ke perkemahan ataupun tapak perkemahan para jemaah-jemaah daripada negara-negara lain. Dan anda boleh lihat ketika ini jalan di hadapan tempat penginapan kami di tempat operasi Masyair kami, kelihatan begitu sesak dengan bas yang tidak dapat lalu kerana kesesakan yang luar biasa terus sehingga ke Jamrah. Dan sedikit perkongsian untuk hari ini, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki melawat Maktab 74 dan sedikit perkongsian mengenai kuota jemaah haji kita pada tahun ini, iaitu kenaikan sehingga 42,200 jemaah haji Malaysia
yang kini berada di Tanah Suci pada musim haji ini lebih besar sebenarnya daripada jumlah 30,200 yang diwar-warkan sebelum ini. Mengumumkannya Pengerusi Tabung Haji Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim, dan beliau berkata jumlah itu gambaran jelas hubungan erat antara Malaysia dengan Arab Saudi. Beliau mengesahkannya di Arafah ketika melawat kemah-kemah jemaah haji di Malaysia. Datuk Seri Abdul Aziz sebelum ini memberi bayangan yang jumlah jemaah haji Malaysia sebenarnya jauh lebih besar dari kuota yang diumumkan ketika melawat maktab-maktab jemaah di sekitar Kota Mekah. Dan hari ini jemaah Malaysia yang melakukan nafar awal juga sudah pun melaksana ibadah tawaf ifadah dan sa'i haji serta bertahalul di Makkah sejurus bermalam di Muzdalifah, iaitu pada malam tadi. Dan mereka seterusnya akan bermalam di Mina untuk melontar jamrah selama 3 hari, iaitu hari-hari tasyrik sehingga 12 Zulhijjah. Baik, itu sahaja yang dapat saya kongsikan setakat ini kerana keadaan sangat terlalu sibuk ketika ini, masing-masing ingin melaksanakan ibadah melontar. Jadi apa kata saya berhenti di sini dulu dan kembali kepada Heliza di studio. Silakan Heliza. Alhamdulillah, terima kasih Haji Muzaffar. Alhamdulillah dah dapat haji dah. Rasa seronok dan gembira walaupun dalam keadaan kesibukan di sana. Mudah-mudahan Allah pemudahkan untuk melontar. Dan seperti biasa, anda ingin menghubungi kami boleh telefon di 03-2282-3043. Dan kita nak berehat seketika, namun sebelum tu apa kata sama-sama saksikan kuis terkumpul. Sertai kuis Salam Baitullah 2017 bermula 19 Ogos hingga 3 September 2017. Layari laman Facebook dengan carian Serai Mas untuk mengetahui terma dan syarat. Pernah suatu ketika, di zaman Nabi Ibrahim, turunnya perintah Allah supaya Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Berlaku pada hari nahar, maka dibawalah Ismail untuk disembelih atas perintah Allah. Namun Iblis tidak pernah berhenti menggoda, cuba untuk menggagalkan perintah Allah ini. Maka akhirnya, Iblis direjam dengan batu oleh Ismail dan bapanya. Begitulah secara ringkas kisah Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Iblis sememangnya tidak akan melepaskan peluang untuk memesongkan anak Adam daripada menjalankan perintah Allah. Inilah amalan yang dibuat oleh orang-orang yang soleh. Kemudian di sinilah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam apabila nak menyembelihkan Nabi Allah Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim telah melontar syaitan kerana syaitan itu menggoda dia untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan lontaran itu, sebab tu dia kata rajman syaitan wa hizbihi, nak buang sifat syaitan dalam tubuh kita. Nak buang kelakuan perangai buruk dalam tubuh kita. Syaitan ini sepatutnya dijauhi dan dilontar. Peristiwa ini akhirnya diangkat menjadi salah satu kewajipan dalam ibadah haji. Seluruh umat Islam yang datang mengerjakan haji akan melontar 7 biji anak batu ke jamrah Sugra, Wusta dan Kubra. Di sinilah tercatat pengorbanan seorang ayah yang terpaksa mengorbankan anaknya atas perintah Allah. Itulah menggambarkan kepada kita apabila kita sudah melontar, lontar itu sebagai simbolik untuk lontar ataupun membuang sifat kesaitanan, kebinatangan dalam tubuh kita untuk kita pergi menuju Allah Ta'ala. Itu yang pertama kan. Yang kedua, dengan adanya kita buang sifat syaitan itu, sudah tentu kita ada sifat mahmudah dalam jiwa kita. Dengan sifat mahmudah itu layak kita untuk menuju kepada keampunan Allah Ta'ala dan memperoleh haji yang mabrur. Selain melontar jamrah, ibadah wajib lain dalam kesemua rukun haji juga bukan sekadar ritual. Kesemuanya tersimpan lipatan sejarah dan pengajaran di sebalik setiap peristiwa yang berlaku. Segala ritual yang telah ditetapkan melalui ibadah haji bertujuan melatih umatnya supaya menjadi lebih merendah diri serta pada masa yang sama dapat mendisiplinkan diri ke arah menjadi sebuah umat yang lebih syumul. Wallahu alam.
Ahmad Muzaffaruddin Iskandar bersama jurukamera Muhammad Ashraf Zakaria dan Muhammad Jeffrey Bahrum untuk Salam Baitullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali lagi dalam rancangan Salam Baitullah 2017, Kemuncak Ibadah Cahaya Hikmah yang dibawakan khusus untuk anda oleh Serai Mas dengan jus Hidayah Gold Raja. Cukuplah. Dan juga kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Iqbal Zain Al-Jauhari dengan tajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Putera Dua Korban. Dan kita masih lagi berhari raya malam ni. Ija pagi raya tadi kat mana? Di Kuala Lumpur je lah. Di Kuala Lumpur je lah, takkan nak balik Terengganu pula kan. Betul lah. Tapi sempatlah kami menziarahi stesen minyak. Masya Allah. Kedai-kedai. Kita ziarah tu mengeratkan silaturahim. Bagus. Tak apa. Ustaz, saya nampak Masya Allah tetamu kita ni tak sabar-sabar ingin bertanya soalan, saya rasa. Betul ke ya? Biasa tengok Ustaz Iqbal kat TV je. Betul. Hari ni dapat bertanya secara langsung pada Ustaz Iqbal. Dah siap pegangan mikrofon. Jadi silalah ibu ataupun puan yang nak bertanya tu soalannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Puan Latifah dari PPR Kerinci. Ingin menanyakan satu soalan kepada Ustaz. Bagaimana bagaimana kita nak tahu Rasulullah sentiasa hidup di hati kita. Allah. Itu saja soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nama Puan Latifah? Ya, Puan Latifah. Semalam yang telefon nama Hazwan adik saya. Yang bertanya soalan Latifah nama mak saya pula. Tapi mesti mak saya di rumah rasa ish. Saya tak dapat datang tapi ada orang nama Latifah tanya soalan. Maknanya bagaimana kita nak segarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hati kita? Maknanya hayyun fi qulubina. Betul Ustaz? Harap dah. Masya Allah. Jadi apakah jawapannya? Baik. Ini soalan yang cantik saya rasa. Masya Allah, tabarakallah. Macam mana nak hidupkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hati kita, dan macam mana kita nak tahu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada dalam hati kita. Sekali lagi ianya berbalik kepada konsep cinta. Yang mana dengan kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan jatuh cinta dengan baginda. Dan apabila kita cinta dengan baginda, maka akan datang pengorbanan. Kerana pengorbanan itu adalah lambang cinta. Ini saling lazim-melazimi antara satu sama lain. Bagaimana pengorbanan itu adalah lambang cinta, dan cinta itu melahirkan pengorbanan. Maka untuk kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia perlukan pengorbanan kerana ia perlukan ilmu. Untuk kita memperolehi ilmu, kita perlu hadir dalam majlis ilmu, kita perlu berdamping dengan orang-orang soleh, kita perlu sentiasa dalam perkumpulan orang-orang yang baik yang sentiasa membicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sentiasa menghadiri majlis-majlis yang dapat bangkitkan dan juga segarkan cinta kita, rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang pertama, kita harus tahu bahawa cinta itu adalah suatu yang emosi. Suatu yang berbentuk perasaan. Jadi suatu untuk timbulkan perasaan cinta, ianya bukan boleh dipaksa-paksa. Ianya adalah suatu yang natural dalam hati kita. Tapi suatu yang natural itu kita boleh pupuk. Kita boleh semai cinta tersebut. Kerana itu dalam bahasa Arab, al-hub, ianya juga sama dengan al-habbu. Maksudnya benih. Maksudnya ada satu perkaitan benih, ianya boleh ditanam, ianya boleh disemai, ianya boleh dibesarkan cinta tersebut dengan lebih mendalam dan lebih hebat. Maka langkah ataupun pintu untuk mendapat cinta tersebut adalah dengan kenal, dan kenal itu melalui ilmu. Dan apakah ilmu-ilmu yang patut kita mengetahui supaya kita lebih kenal dan lebih hampir ataupun lebih dekat dengan pengenalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ingin senaraikan beberapa jenis ilmu yang kita cuba untuk korbankan masa kita, korbankan masa lapang kita untuk mencari tempat ataupun majlis pengajian ilmu yang membicarakan tentang ilmu-ilmu tersebut. Yang pertama, ilmu syama'il. Ilmu syama'il adalah berkenaan dengan peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kitab yang dikarang oleh Imam Tirmizi berkenaan dengan rupa paras Nabi sallallahu alaihi wasallam, keindahan,
dan cantik tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara berjalan, bagaimana cara tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibicarakan dalam Syama'il. Ianya membicarakan tentang kriteria dan juga ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang kedua adalah ilmu sirah. Ilmu sirah adalah ilmu perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak baginda lahir sehinggalah baginda wafat. Apakah kehidupan Rasulullah ketika kanak-kanak, bagaimana Rasulullah ketika remaja, bagaimana Rasulullah ketika menjadi orang pemuda, kemudian menjadi orang dewasa, kemudian tua, apabila mendapat wahyu, bagaimana keadaan Rasulullah, bagaimana dengan pernikahan Rasulullah, siapakah anak-anak Rasulullah, siapakah cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah perang yang dilancarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling penting bagaimana Rasulullah beradab dan juga berakhlak, berinteraksi dengan kawan dan juga lawannya. Bagaimana dengan musuhnya, dengan orang yang menyokongnya. Itu semua terkandung dalam kitab sirah sehingga wafatnya, hembusan nafas yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu yang ketiga adalah ilmu mukjizat. Apakah mukjizat ataupun keistimewaan ataupun kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada suatu perkara yang luar biasa yang terbit daripada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah. Seperti bulan terbelah, air keluar daripada jari jemari Nabi SAW dan banyak lagi. Manakala ilmu yang keempat adalah ilmu khususiyah. Ilmu khususiyah membicarakan tentang keistimewaan dan keunggulan Rasulullah SAW. Seperti Ibnu Zabihain tadi, dia termasuk dalam khususiyah. Kemudian banyak lagi keistimewaan Rasulullah yang tidak dimiliki oleh Nabi-Nabi yang lain, bahkan seluruh makhluk tidak memilikinya. Maka dengan pengenalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana kita sebutkan tadi, dengan kenal itu, apabila kita kenal Rasulullah rahmatan lil alamin, baginda adalah sumber cinta yang Allah Taala letakkan. Rahmat adalah maksudnya cinta, cinta untuk sekalian alam. Semakin kita dekat dengan makna cinta tersebut, semakin kita mengenal bagaimana agama Islam ini adalah agama yang membawa mesej kecintaan dan sebarkan kecintaan. Yang kelima, Ustaz? Dan yang kelima, dan yang terakhir, yang kelima, ulama memasukkan juga ilmu berkenaan dengan Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang berkenaan dengan keturunan Rasulullah, kerana mereka adalah orang-orang yang mempunyai genetik dan juga DNA Rasulullah, bagaimana mereka membawa agama dan juga mesej Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah 5 perkara dan ini memulakan pengorbanan. Untuk mendapatkan ilmu tersebut, tenaga kita, masa kita perlu korbankan masa rehat kita demi untuk menuntut ilmu. Kerana ilmu adalah suatu perkara yang wajib, maka suatu yang wajib itu lebih lagi kita perlu curahkan pengorbanan kita. Kerana itu adalah matlamat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Imam Al-Ghazali meletakkan seperti seorang yang tengah dahagakan air, dahaga yang bersangatan terhadap air, dia akan cuba untuk cari. Begitulah. Ada soalan di Facebook tak, Ijah? Ada. Dari Adidins Muhammad. Okey. Assalamualaikum. Saya Adini dari Brunei. Ingin pencerahan dari Ustaz mengenai kenapa kita dituntut untuk mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita seharian. Kenapa kena jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah? Terima kasih penonton kita dari Brunei ya. Ya. Silakan Ustaz. Baik. Ini adalah suatu yang menjadi firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Taala menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan Rasulullah sebagai contoh suri tauladan yang terbaik. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita untuk mengenal perkara-perkara yang baik, mengenal makna-makna kecintaan, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai habibullah, sebagai kekasihnya yang paling dicintai. Maka ini adalah model ataupun contoh yang terbaik daripada sekalian makhluk. Kalau sekalian makhluk ini Allah SWT jadikan sebagai cerita pengenalan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, ini kan lagi makhluk yang paling sempurna, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu adab, akhlak, peribadi yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang sesuatu yang paling dicintai oleh Allah, yang paling sempurna di sisi Allah, insan kamil mukammal, yang paling sempurna, yang paling unggul di sisi Allah SWT. Maka barang siapa yang ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah singkan jiwanya, rohaninya, jasmaninya dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin selari diri kita dengan cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita berada dalam satu landasan cinta yang menuju kepada cinta yang satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah.
Semakin kita ikut Nabi, semakin kita akan lebih dekat dengan pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan dan juga penonton di rumah, seperti biasa kita mempunyai kuis terkumpul yang anda boleh kumpulkan soalan daripada episod pertama hingga episod terakhir kerana hadiah yang cukup lumayan sekali. Jadi apa kata sama-sama kita saksikan mekanisme kuis harian. Sertai kuis Salam Baitullah 2017 bermula 19 Ogos hingga 3 September 2017. Layari laman Facebook dengan carian Serai Mas untuk mengetahui terma dan syarat. Kejatuhan Empayar Islam silam akibat perbalahan dan perpecahan rakyatnya mesti diambil iktibar dalam menjamin kelangsungan Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Melihat perkaitan antara Arafah dengan suasana semasa masyarakat di Malaysia, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, mahu amanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mahu umat Islam menjauhi perpecahan semasa baginda menyampaikan khutbah wada' direnungi dan dihayati kembali. Paling mustahak, umat Islam jangan sesekali mudah diperkotak-katik musuh yang akhirnya menghancurkan kekuatan negara seperti yang dialami Empayar Uthmaniyah dan Abbasiyah. Asas yang paling penting ialah persaudaraan dan penyatuan. Kalau umat Islam masih mudah untuk diperkotak-katikkan oleh musuh, bukan kerana musuh itu kuat, tetapi kerana umat Islam itu lemah, dan umat Islam sendiri yang merelakan diri mereka untuk diperkotak-katikkan, dan yang lebih mustahak tidak mengikut apa yang Nabi SAW pesankan kepada kita. Dalam khutbah wada' di Arafah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kami lagi. Kamu semua adalah sama, tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya kecuali dalam takwa dan beramal soleh." Dan yang paling penting saya peringatkan kepada mereka, selain daripada mendoakan kepada diri dan keluarga, jangan lupa mendoakan kesejahteraan dan keharmonian kepada negara kita Malaysia. 42,200 jemaah Malaysia menjadi sebahagian daripada lebih 2 juta jemaah yang berwukuf di Arafah semalam. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali lagi dalam rancangan Salam Baitullah 2017, kemuncak ibadah cahaya hikmah yang dibawakan khusus untuk anda oleh Serai Mas Jus Hidayah Gold, Raja Segala Herba. Dan alhamdulillah kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Iqbal Zain Al-Jauhari, seorang pendakwah, seorang guru yang insya-Allah sama-sama dan tadi pun dah bersama-sama berkongsi dengan kita kisah-kisah dan juga penghayatan bagaimana kita nak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini hingga ke lagi 3 hari ramai akan melakukan korban lembu, korban kambing, korban unta. Dan tadi Ustaz Iqbal ada berkata tentang kita juga kena berkorban masa kita lebih-lebih lagi untuk menuntut ilmu. Dan kita nak tahu lagi Ustaz, apa lagi pengorbanan yang boleh kita lakukan dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah. Sempena Hari Raya Korban ini, satu kisah yang kita sentiasa diperdengarkan, iaitu kisah pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Bagaimana beliau yang mempunyai penyerahan yang total kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cinta yang tidak berbelah bagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan beliau untuk menyembelihkan anaknya. Itu pun sanggup dan juga beliau mampu untuk melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah suatu penjelasan kepada sifat takwa yang dimiliki oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Sebuah ayat Al-Quran mengatakan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Dalam ibadah korban ini, yang sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan darahnya, bukan dagingnya, bukan lemaknya, bukan tulangnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala adalah takwa yang dimiliki oleh seseorang di dalam jiwanya, di dalam hatinya.
Maka takwa ini adalah suatu konsep yang penting di dalam agama kita. Menyeluruh dalam seseorang hamba itu menjalankan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk melakukan setiap perintah Allah pasti akan ada pengorbanannya. Pasti akan ada susah payahnya. Pasti ada mujahadah yang perlu dilaluinya, perlu ditempuhnya. Kerana memang dunia ini memang Allah jadikan tempat kita diuji. Memang tempat kita bersusah payah. Memang tempat kita berkorban. Dan Allah SWT janjikan sesuatu yang hebat. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah membeli orang-orang mukmin ini jiwa mereka, yakni nyawa mereka dan harta mereka, dan Allah SWT balaskan dengan syurga. Allah. Alangkah baiknya pembeli ini. Yang mana dia membeli sesuatu yang menjadi miliknya. Kemudian setelah dibelinya, diberikan ganjaran sesuatu yang hebat, suatu keredaan di dalam kenikmatan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sudah tentu kita kena berkorban untuk memberikan sesuatu yang telah dibeli pun oleh pemiliknya. Itu jiwa kita, seperti mana yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail. Apabila Nabi Ibrahim bertanya, wahai Ismail, apa pendapat kamu? Aku diperintahkan untuk menyembelih kamu. If'al ma tu'mar. Satajiduni insya-Allah minas sabirin. Lakukanlah wahai ayahandaku, pasti kamu akan mendapati aku daripada kalangan orang-orang yang sabar. Allah, Ustaz. Tadi Allah yang bagi kita nyawa, Allah bagi kita harta, Allah beli balik, Allah bagi syurga. Punyalah baik Allah SWT. Maha baik. Dan kita ada pemanggil di talian, Ustaz, sebab saya berhentikan sekejap, Ustaz. Dari jauh ni, dari Sabah. Dari Teluran Sabah. Boleh bakal kau. Siapa di sana? Assalamualaikum. Saya Azman Jepang dari Beluran Sabah. Waalaikumsalam. Beluran Sabah. Okey. Silakan dengan soalannya. Soalan semasa saya menelpon Pak Haji di Mekah pada tahun 2006, kebanyakan berkorban itu adalah orang Islam. Tetapi soalan saya, bagaimana pula hukumnya seorang yang bukan Islam menghadiahkan dengan maksud lemah korban di balik diri ataupun jihadnya di Malaysia dan Sabah? Apa hukum dia? Okey. Soalan dari Sabah tadi, sebab Sabah ya jauh sikit. Terima kasih. Terima kasih. Soalannya adalah orang bukan Islam menghadiahkan kambing atau lembu untuk dibuat korban. Jadi bagaimana itu? Baik. Terima kasih banyak di atas panggilan yang dibuat dan soalan yang cukup baik. Keadaan di Sabah, yang di sana keadaan mereka agak berbeza dengan semenanjung kita. Baik, jika ada orang yang non-Muslim menghadiahkan orang Islam lembu ataupun kambing, dan hadiah tersebut diberikan kepada seseorang individu yang mana ianya telah menjadi miliknya. Individu Muslim. Jadi dia berpindah pemilikan daripada orang non-Muslim kepada orang Islam. Dan orang Islam tersebut dia membuat korban atas namanya. Jika buat korban di atas nama non-Muslim tidak boleh. Jadi kerana haiwan tersebut telah dihadiahkan kepada orang Islam, maka orang Islam tersebut dengan namanya menyembelih haiwan tersebut dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka sah dibolehkan. Kenapa? Kerana sudah menjadi barang hadiah, jadi milik orang Islam tersebut. Dan saya baru duduk dengan Mufti Sabah beberapa minggu yang lepas. Beliau mengatakan dalam mazhab Syafi'i sebenarnya haiwan korban yang disembelih oleh orang Islam dalam mazhab Syafi'i tidak boleh dihadiahkan kepada non-Muslim. Tetapi di Sabah kerana keadaannya berbeza. Kadang-kadang hukum hakam boleh bertukar kerana latar belakang setempat. Jadi Mufti Sabah yang merupakan daripada seorang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan kami menggunakan mazhab yang lain supaya sesuai dengan waqi' ataupun kesesuaian tempat tersebut, sehingga membenarkan orang Muslim untuk memberikan daging korban ataupun korban yang dimasak kepada non-Muslim sebagai kerana mereka hidup bercampur di Sabah. Keadaannya tidak sama dengan kita di Semenanjung. Kalau kita nak jual daging korban yang dihadiahkan pun boleh. Maknanya kalau yang diberikan lembu pada kita dan kita nak jual kepada orang lain, maknanya tak buat korban lah. Maknanya orang lain nak buat korban dengan lembu yang kita dapat tu. Kita nak jual, boleh tak? Bolehlah sebab dah jadi milik dia. Milik kita. Terpulang pada kita nak buat apalah. Terpulang pada dia. Dah jadi milik kita lembu tu. Okey Ustaz. Untuk akhir sekali kesimpulan dan juga mungkin sedikit sambungan pada
yang Ustaz sebutkan tadi, yang saya potong tadi tu. Ya. Mungkin 1 atau 2 minit lagi insya-Allah. Silakan. Baik. Penghayatan dan penjiwaan kita kepada pengorbanan Nabi Ibrahim AS yang kita sentiasa diperdengarkan setiap tahun, setiap hari raya korban, adalah untuk kita menyerap kerohanian yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim AS. Bagaimana mereka anak beranak sekeluarga sanggup untuk menjunjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala tanpa mereka mempertikaikan. Nabi Ismail tak tanya apakah dosaku sehingga aku disembelih. Nabi Ibrahim pun tak tanya apa dosa saya kepada Allah. Siti Hajar juga tidak bertanya. Mereka terus melakukannya. Dan inilah apa yang dimiliki oleh mereka, pengorbanan Nabi Ibrahim AS meninggalkan Ismail yang masih kecil pada awalnya, kemudian meninggalkannya untuk berdakwah. Demikian kita umat Rasulullah SAW menghayati pengorbanan tersebut, bagaimana kita boleh korbankan masa kita, tenaga kita untuk sampaikan mesej yang baik kepada umat Islam. Kita adalah umat dakwah. Tugas kita tugas dakwah. Bagaimana kita boleh mengajak setiap manusia kepada kebaikan, yang mana sabda Rasulullah SAW, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Maka ianya perlukan pengorbanan dengan dakwah tersebut, sama ada dengan akhlak yang baik, hatta dengan senyuman, ataupun dengan kata-kata hikmah, ataupun dengan apa cara yang kita mampu yang tidak bertentangan dengan syariat untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya ingin akhiri dengan sebuah firman Allah, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai kekasihku Muhammad, inilah jalanku. Jalan apa? Jalan mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini bukan saja jalanku, ana wa man ittaba'ani. Jalanku dan jalan orang yang mengikuti jalanku. Allah, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang ingin suka sangat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak-banyak kepada Fadil Ustaz Iqbal Zain Al-Jauhari. Dan juga tadi kita sebutkan tadi tentang Nabi Ismail, Nabi Ibrahim tak pernah bertanya untuk berkorban. Tak pernah bertanya kenapa aku. Tapi kita pada hari ini kita suka tanya why me. Kenapa aku? Kan, kenapa aku? Nasib baik malaikat tak tanya balik why not. Jadi dan kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada penaja utama kita Serai Mas Jus Hidayah Gold, Raja Segala Herba dengan kerjasama tabung haji. Terima kasih juga kepada penaja perabot kita yang serba indah ini, ditaja oleh L'Oreal Home Furnishing, dan juga khimar saya satu set ini dari by Fatin Sohana dan juga Ustaz punya. By Ashraf. By Imam Muda Ashraf. Dan penonton kita dari kumpulan Yasin dan Marhaban Al-Falah, PPR Kerinci dan PPR Pantai Ria Lembah Pantai Kuala Lumpur. Terima kasih. Dan untuk mengetahui siapakah tetamu kita pada esok malam, sama-sama kita saksikan VT ini. Bang, cuci cermin, ujar pump attendant stesen minyak pada aku. Oh, okey. Nama siapa? Tanyaku. Ibrahim. Sedap nama awak. Macam nama Nabi Ibrahim. Dia senyum. Dulu saya lahir waktu hari raya korban. Sebab tu mak saya bagi nama Ibrahim. Abang ada korban ini tahun? Ada, aku jawab. Abang bagus. Kamu? Tanyaku. Ada bang. Tiap-tiap tahun. Wah, hebatnya. Banyak duit kamu. Duit tak banyak bang. Makan pun tak cukup. Tapi saya simpan tiap-tiap bulan. Alhamdulillah, jawab aku. Saya sayang Nabi. Sebab Nabi bagi saya agama. Terkedu. Aku diam. Insaf. Aku tenung wajahnya dalam-dalam. Saat dia menghabiskan mencuci cermin keretaku, terlihat aku kejernihan, kesungguhan dan kesolehan yang lekat di wajahnya. Seorang yang bergaji RM900 mencintai nabinya. Kita? Aku letak pam. Hulur RM5. Terima kasih kerana cuci cermin saya dan cuci hati saya. Mudah-mudahan hati kita bersih. Mudah-mudahan kita dapat berkorban kerana Nabi SAW.
telah memberikan kita sesuatu yang sangat berharga, sangat mulia, agama kita sebagai Islam dan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi pada esok hari dalam rancangan Salam Baitullah, Kemuncak Ibadah, Cahaya Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan Salam Baitullah itu tadi dibawakan khas oleh Serai Mas Jus Hidayah Gold Plus Collagen, Raja Segala Harpa.